Okey, ayat 228 hingga 232. Pertama, mencerita hukum yang terkandung dalam ayat tersebut berkenaan apakah iddah wanita yang ditalak dan wanita yang hamil. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Taala pada malam ni kita bersama dalam kuliah bulanan pada membicarakan berkenaan tafsir ayatul ahkam, yakni tafsir ayat-ayat berkaitan dengan hukum hakam karangan almarhum Dr. Ali As-Sabuni, Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah taala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid darain amin. Jadi pada malam ni kita masuk pada bab iaitu masyru'iyatil talaqi fil Islam, iaitu hukum hakam berkaitan talak. Sebenarnya ayat ni telah kita bicarakan sedikit tafsirannya pada pertemuan yang lalu, bukan bulan lepas, sebab bulan lepas saya mengambil kesempatan bulan yang mulia iaitu bulan Rabiul Awal bagi mengupas ayat hukum berkaitan dengan selawat, yang mana patutnya saya membicarakan bab ni pada bulan lepas. Yang mana bab ni kita telah sentuh tafsirannya pada bulan sebelum. Saya tak pasti 2 bulan lepas ke, so ada bulan saya tak dapat datang disebabkan waktu tu jam tersekat tengah jalan. Yang mana kita telah bicarakanlah berkenaan tafsir ayat ni, iaitu ayat pada surah Al-Baqarah ayat 228 sehingga 232, iaitu 5 ayat. Yang mana ayat dia berbunyi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wala yahillahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir ila akhir. Saya tak baca semua ayat sebab ayat dia panjang. Ayat dia panjang, kalau kita baca terjemahan pun panjang. Jadi kita ambil masa dalam 10-15 minit habiskan ayat dan terjemahan dia. Tapi kita dah bicarakan lah pada pertemuan yang lepas. Kalau tak yakin boleh tengok video lah, boleh tengok Facebook Masjid lah. Facebook, bukan YouTube. YouTube Masjid. Saya pun tak ingat bulan berapa. Jadi pada malam ni kita terus masuk kepada hukum yang terkandung di dalam ayat. Jadi bab ni adalah bab yang panjang, antara bab yang panjang juga. Bacalah dalam perbahasan yang lepas, saya tafsir tu saya tak sentuh semua. Saya sentuh yang penting-penting je. Yang mana pada malam ni kita masuk pada hukum yang terkandung di dalam ayat. Pun bukan semua hukum yang kita akan sentuh. Sebab banyak hukum-hukum yang disentuh dalam 5 ayat yang panjang ni. Okey, ayat 228 hingga 232. Pertama, mencerita hukum yang terkandung dalam ayat tersebut berkenaan apakah iddah wanita yang ditalak dan wanita yang hamil. Wanita yang ditalak dan wanita yang hamil. Menurut ayat di atas, ayat wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, menceritakan wal mutallaqat, dan isteri-isteri, yatarabbasna, dan isteri-isteri yang diceraikan. Yatarabbasna, hendaklah mereka ni menunggu. Menunggu, dah kena cerai, kena tunggu. Bi anfusihinna, mereka hendaklah menunggu diri dan menahan diri mereka ni
Thalathata quru, selama 3 quru. 3 quru. Jadi menurut ayat di atas, iddah perempuan yang ditalak adalah 3 kali quru. Adapun perempuan yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah yang pernah disetubuhi dan tidak dalam keadaan hamil. Dia dah pernah dukhul, dah pernah jima' dan belum, kata bukan dalam keadaan hamil. Yang mana ayat ini menyuruh ataupun memerintahkan perempuan yang diceraikan ni dalam situasi ni adalah untuk mereka ni berada dalam keadaan iddah. Dua perkara yang wajib dilakukan bagi perempuan yang diceraikan. Pertama iddah. Ini wajib bagi perempuan yang diceraikan, yang kena cerai, talak, yang disebut cerai, terputus. Dan juga perempuan yang kematian suami, wajib. Yang kedua adalah berkabung, ataupun bahasa dia disebutkan ihdad, berkabung. Dua benda yang wajib bagi perempuan perempuan yang orang kata diceraikan ataupun kematian suami, berkabung ataupun ihdad. Tapi ihdad ni hanya wajib bagi wanita yang kematian suami. Kalau cerai macam mana? Cerai ni dia adalah disunatkan. Ihdad ni maksudnya adalah dia meninggalkan perhiasan dan seumpamanya. Perhiasan dan seumpamanya. Apa sajalah, wangi-wangian, baju yang cantik, barang kemas, alat orang kata bermakeup, wajib bagi perempuan yang ihdad. Jadi batasan hukum bagi perempuan yang kematian suami sama je seperti mana iddah talak bain. Talak ni ada talak bain, ada talak raj'i. Jadi wanita yang kematian suami, mereka ni wajib berkabung, wajib ihdad. Suami dia mati, tak kisahlah mati waktu muda ataupun mati waktu tua. Kadang-kadang yang tua tak jaga. Kebanyakannya yang tua lebih tak jaga daripada yang kematian suami waktu muda. Kalau suami dia meninggal umur 60, dia pun lebih kurang juga umur 60 isteri tu. Jadi bila suami dihantar ke kubur, ke tanah perkuburan, dia ikut sekali. Ada setengah isteri akan ikut sekali, sedangkan dia berada dalam iddah dan dia diwajibkan ihdad. Dia wajib berkabung. Dia tak boleh keluar rumah. Dia tak boleh keluar rumah dan dia tak boleh kata tak berkabung lah. Pakai cantik-cantik atau sebagainya. Tapi mungkin tak pakai cantik, pakai baju hitam, bersedih-sedih, tapi dia keluar rumah. Untuk tujuan apa? Menghantar suami ke tanah perkuburan. Jadi itu tak dibenarkan lah. Kalau ikutkan asalnya tak boleh. Walaupun ada setengah ulama yang membenarkan. Saya bagi tahu awal lah. Kalau kita mencari yang kata pendapat yang boleh tu, insya-Allah jumpa. Tapi kalau kita ambil pendapat yang selamat, jumhur ulama, maka tidak ada yang memberi. Tidak ada yang membenarkan perempuan walaupun dah berumur 60 tahun. Siapa yang nak kahwin dengan saya lagi? Siapa yang nak kahwin umur 60? 70, 80. 80 baru suami meninggal. Siapa nak kahwin saya? Jadi pergilah. Lagi-lagi anak yang jenis ikut cakap mak. Mak nak pergi juga, bawa. Padahal benda tu jelas tidak dibenarkan. Tidak memakai pakaian yang terang ataupun menarik perhatian orang. Pakaian yang syuhrah, pakaian yang menarik perhatian orang. Ataupun memakai barang kemas, wangi-wangian, minyak rambut, makeup dan sebagainya. Celak, pakai celak pun termasuk tazayyun, maka tidak dibenarkan bagi mereka yang iddah kematian suami. Adapun batasan hukum bagi perempuan yang iddah iddah talak raj'i. Talak raj'i adalah talak satu
ataupun talak yang kedua kalinya, talak yang kedua kalinya, yang mana masih dalam tempoh iddah. Masih dalam tempoh iddah. Jadi mereka ni tidak diwajibkan untuk ihdad. Dia berada dalam iddah tapi tak wajib ihdad, bahkan tak boleh ihdad. Tak boleh dia kata berkabung, tak boleh. Perempuan yang talak raj'i, dia baru je kena cerai dengan suami dia, talak satu contohnya. Lepas tu dia duduk rumah, dia orang kata tidak berkabung lah. Dia berkabung. Maka ini tak dibenarkan lah bagi perempuan yang talak raj'i. Dia tetap diharamkan kahwin. Dia tetap diharamkan menerima pinangan ajnabi. Tak boleh. Tengah-tengah iddah tu dia menerima pinangan ajnabi. Kalau dia kahwin juga, contoh dia kahwin juga, maka perkahwinan dia tu wajib dibubarkan, mesti dipisahkan. Tak sah. Tak dibenarkan pindah rumah. Perempuan yang dalam iddah talak raj'i yang boleh rujuk tak boleh pindah rumah. Dan suami juga tak boleh menghalau isteri dari rumah. Kadang dalam drama kan cerai suruh balik kampung, tak boleh. Itu dilarang. Kalau suami buat pula, suami yang berdosa. Suami yang berdosa. Jadi isteri kalau terpaksa keluar atas kata perintah ataupun paksaan daripada suami, maka di situ dosa dia pada tangan suami. Terletak pada suami. Jadi dia dituntut untuk bersolek. Wanita yang diceraikan, talak yang boleh dirujuk, maka dituntut untuk solek sebenarnya. Yang tak dituntut untuk solek ni adalah wanita yang kematian suami. Sebab dia mesti menzahirkan kesedihan dia. Mesti menzahirkan kesedihan. Tak kisahlah dia gembira dengan kematian suami, tapi dia mesti zahirkan kesedihan. Sebagai apa? Dalam syarak hikmah ihdad ni adalah supaya menunjukkan kesetiaan terhadap perkahwinan yang terdahulu. Maksudnya kalau dia dah matian suami, lepas tu nak terus kahwin, terus menerima pinangan orang, maka dia kata merosakkan perkahwinan yang lama dia. Kecantikan pada perkahwinan yang lama. Okey, kemudian ada wanita yang iddah, batasan hukum bagi perempuan yang iddah talak bain. Talak bain ni adalah mereka ni haram terima pinangan ajnabi, haram juga haram terima pinangan ajnabi, tak dibenarkan pindah rumah. Tak dibenarkan pindah rumah. Talak bain ni adalah talak yang talak bain ni ada dua, talak bain sughra, talak bain kubra. Talak bain kubra, sughra adalah talak 1 dan 2 yang dah habis tempoh iddah. Talak bain kubra adalah talak 3. Talak 3 sekaligus. Maka perempuan yang talak bain, mereka ni tidak dibenarkan untuk pindah rumah. Walaupun untuk pergi haji, tak boleh. Jadi sebab itulah tabung haji, kalau perempuan yang baru kematian suami, tanya dah lepas tempoh iddah ke? Kalau belum, maka tak boleh. Okay. Dan disunatkan bagi perempuan yang iddah talak bain ni, disunatkan untuk berkabung, sunat sahaja. Yang wajib berkabung ni hanyalah bagi perempuan yang kematian suami. Okey. Jadi perempuan yang disebut dalam ayat adalah perempuan yang pernah disetubuh. Perempuan yang kita sebutkan tadi, kematian suami, dah kena cerai, dia pernah disetubuhi dan tidak berada dalam keadaan hamil. Sama ada dia dalam haid ataupun tidak haid. Kerana perempuan yang belum disetubuhi, contohlah dia kahwin, malam pertama dah kena cerai, belum sempat malam pertama dah kena cerai dah. Maka perempuan yang tidak disetubuhi, belum dukhul, maka tidak ada tempoh iddah. Dia tak ada iddah. Dia boleh malam tu, semalam dah kahwin, esok tu menerima pinangan yang lain pula. Sebab dia tidak ada tempoh iddah. Ini seperti mana firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaina min iddatin ta'taddunaha wa matti'uhunna wa sarrihuhunna sarahan jamila.
Wahai orang beriman, apabila kamu berkahwin dengan perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan, sebelum kamu menyentuhnya, maka tidaklah kamu berhak terhadap mereka sebarang iddah. Maka orang lelaki yang ceraikan suami yang belum dukhul lagi, tak ada hak dalam iddah. Hak apa ni? Hak rujuk. Hak untuk rujuk. Oleh itu berilah mut'ah kepada mereka, mereka yang diceraikan ni sebelum dukhul, dan lepas dengan cara yang baik. Namun wanita yang hamil, wanita yang mengandung kena cerai. Wanita yang mengandung kena cerai dengan suami dia. Contohlah hari ini kahwin pukul 9 pagi. 9 pagi kahwin. 9 pagi cerai. Kalau kahwin 9 pagi bila pula mengandung, 9 pagi cerai. Kemudian isteri pecah air ketuban. 9 cerai, lepas tu isteri terkejut, kena cerai. Pukul 10 air ketuban pecah. Lepas tu pukul 11 melahirkan anak. Jadi lahir je anak tu, perempuan tu dah bebas daripada iddah. Maksudnya 9 sampai pukul 11, 9 kena cerai, 11 lahir anak. 2 jam tu adalah tempoh iddah dia. Dan iddah dia selesai bila mana anaknya lahir. Seperti mana dalam ayat surah Talaq, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'na hamlahun. Dan perempuan yang mengandung, iddah mereka ni sehinggalah mereka melahirkan anak. Jadi itu iddah bagi wanita yang hamil. Berbeza seperti mana? Berbeza. Mula kita tengok sebab-sebab perempuan tu berpisah dengan suami. Kematian, cerai. Cerai itu sama ada masih dalam dalam boleh rujuk ataupun tak boleh rujuk. Kemudian kita tengok pula keadaan wanita tu semasa diceraikan. Dan kemudian perempuan yang tidak haid, yang diceraikan, tak kisahlah cerai talak 1 ke talak 2 ataupun talak 3, perempuan yang tidak haid tapi dia tak ada haid. Sebab perbahasan furu' adalah menceritakan berkaitan haid, ada kait mengait dengan haid. Tapi perempuan yang tak ada haid, macam mana? Macam mana dia nak kira kuruk? Salah satu kuruk. Ada pun perempuan yang tidak haid, ataupun kita sebut dalam bahasa saintifik menopause, ataupun dalam bahasa Arab sebut sinnul ya'si. Dah tak ada harapan. Tak ada harapan. Tapi kalau tiba-tiba keluar juga kemudian, itu perkara yang jarang berlaku lah. Ulama berbeza pendapat berkenaan usia perempuan yang kata sinnul ya'si ni. Kalau ulama mazhab Hanafi, pendapat terkuat mereka mengatakan umur perempuan menopause ni 55 tahun. 55 tahun. Kalau mazhab Syafi'i, dan pendapat yang sahih dalam mutamad dalam mazhab Syafi'i adalah jika berumur 62 tahun, dan ada pandangan dalam mazhab Syafi'i juga sebut 60 tahun. Itu perempuan yang menopause. Mazhab Maliki pula menyebutkan 70. Sekiranya keluar juga darah selepas 70, maka itu tak dipanggil haid. Itu tetap tidak dipanggil haid. Dan bagi ulama Hanabilah, maka umur perempuan menopause ni adalah 50. Jadi itu khilaf dalam kalangan mazhab. Mengatakan tempoh menopause ataupun tempoh sinnul ya'si. Jadi perempuan yang dah tak keluar haid, maka iddah dia adalah 3 bulan. 3 bulan saja. Seperti mana firman Allah SWT, wallai ya'isna. Adapun perempuan-perempuan yang ya'isna minal mahid, yang ya'is ni putus asa. Maksud putus asa ni dah berhenti lah. Putus asa daripada mahid, daripada kedatangan haidnya. Min nisaikum inirtabatum fa'iddatuhunna 3 ashhurin wallai lam yahid. Jika kamu menaruh syak terhadap iddah mereka, jadi iddah mereka ni tak dapat pasti sebab tak ada haid. Tidak ada haid, maka iddahnya adalah 3 bulan. 1 ashhur, 3 bulan. Wallai lam yahid. Dan demikian juga iddah bagi perempuan yang tidak berhaid. Iddah bagi wanita yang tak pernah haid. Siapa yang wanita yang tak pernah haid? Ada tak perempuan yang tak pernah haid? Tak mustahil. Dan satu-satunya perempuan yang tercatat dalam sejarah
wanita yang tidak pernah haid adalah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tak pernah didatangi haid, yang tidak pernah didatangi nifas. Itu adalah berdasarkan banyak riwayat lah. Antara riwayat Al-Hakim dan Ibnu Asakir. Ada mengkritik riwayat ni, tapi dia masih boleh diterima sebagai kata penceritaan lah. Sebab dalam Quran pun sebut kalau perempuan yang wala'i lam yahid, kalau perempuan yang tak ada haid maka 3 bulan juga. Sama. Jadi membuktikan benda ni tak mustahil. Jadi ini adalah taksis, pengecualian daripada hukum-hukum yang disebutkan sebelumnya. Iaitu perempuan yang putus haid dan juga perempuan yang hamil. Okey. Kemudian hukum yang seterusnya. Berdasarkan ayat wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan yang diceraikan hendaklah menahan, hendaklah menunggu sehingga 3 quru. Apakah maksud quru? Apakah maksud quru? Quru khilaf dalam kalangan ulama. Ada ulama mengatakan haid, ada ulama mengatakan suci. Perbezaan ni menyebabkan beza tempoh tu. Tempoh iddah tu berbeza. Ada kalau haid dengan suci, kalau yang tafsirkan sebagai haid lain. Yang tafsirkan sebagai suci lain. Jadi Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahawa yang dimaksudkan quru adalah suci. Suci, kalau dia kena cerai, waktu tu dia suci, waktu tengah suci, maka dia dikira quru yang pertama. Dikira quru yang pertama. Lepas tu haid, lepas tu quru. Lepas tu suci. Lepas tu haid, suci. Dia datang je haid yang seterusnya, dia dah bebas. Dia bebas ataupun dia habis iddah dalam keadaan dia sedang haid. Ada pun bagi pendapat yang kedua ni. Pendapat pertama diriwayatkan daripada Aisyah, Ibnu Umar dan lain-lain. Pendapat yang kedua, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat bahawa quru tu maksudnya adalah haid. Maksudnya kalau dia diceraikan dalam keadaan suci, maka dia perlu menunggu sampai tempoh haid dia. Tunggu sampai tempoh haid dia, maka tu baru kira quru yang pertama. Quru pertama. Sampai habis haid, suci. Lepas tu, suci sampai haid yang kedua, tu baru quru yang kedua. Jadi tu, quru yang kedua, kemudian suci. Lepas tu, haid. Haid yang ketiga, barulah quru yang ketiga. Habis je haid, masuk je suci yang seterusnya. Dia telah pun bebas daripada iddah. Selesai iddahnya dalam keadaan dan suci. Kalau pertama tadi, dia selesai iddah dia dalam keadaan haid. Yang kedua, pendapat kedua ni selesai iddah dalam keadaan dia suci. Ini pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar, Ibnu Mas'ud, Abu Musa Al-Ash'ari dan lain-lain. Dalil Imam Syafi'i, dua-dua pendapat ni betul kerana dua-duanya mempunyai dalil. Antaranya banyak disebut sini, saya sebut satulah. Antaranya diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah. Aisyah tanya, tahukah kamu apakah aqra'? Aqra' tu samalah dengan perkataan quru. Kata Aisyah, aqra' tu adalah suci. Dalam satu hadis. Adapun banyak hadis lain. Adapun pendapat yang kedua, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mengatakan quru' tu adalah haid berdasarkan hadis Fatimah binti Hubaish. Da'is salata ayyamal aqra'ika. Da'is salata ayyamal aqra'iki. Tinggalkan solatmu, maksudnya jangan solat pada waktu-waktu aqra'ik. Aqra'ik ni maksudnya haid. Maksudnya jangan solat. Bila yang jangan solat ni waktu haid lah. Jadi itu dua-dua pendapat memiliki hujah masing-masing lah. Cuma kita nak sebut dalam mazhab Syafi'i berpandangan bahawa haid quru' tu bermaksudnya suci. Bila tengah suci tu maka diceraikan, tu dah dikira quru' yang pertama. Kalau dia kena cerai tu hujung-hujung waktu suci, dia dah nak masuk haid dah. Contoh hari ni dia suci, esok dia haid. Hari ni kena cerai. Dah kira satu dah quru'. Lepas tu esok
haid contohnya. Haid dalam 7 ke 8 hari biasanya. Kemudian minggu depannya dia dah masuk kuruk yang kedua dah. Dia bergantung. Kadang awal, kalau awal suci mungkin lama lah. Dia punya tempoh menunggu. Kalau akhir-akhir suci mungkin kuruk yang pertama tu sekejap je lah. Jadi pandangan yang kedua mengatakan ianya adalah haid. Jadi dia berbeza. Ada pun ala kulli hal wajib talak ni dilafazkan ketika suci. Kan ada yang nak cepat, ada orang nak dia contoh je bermazhab Hanafi, kata kuruk tu maksud je haid. Jadi dia nak cepat, isteri dia haid dia diceraikan. Boleh tak macam tu? Haram hukum dia. Haram. Talak yang dilafazkan ketika isteri dalam keadaan haid, hukum dia haram. Tapi talak tu jatuh. Talak tu jatuh. Maka dia disunatkan untuk rujuk kembali dengan isteri. Menunggu sehingga habis tempoh haid, lepas tu cerai talak balik. Disunatkan. Talak tu jatuh. Tapi dia disunatkan untuk rujuk dan cerai balik. Okey, tu khilaf dalam kalangan ulama. Okey, hukum yang ketiga. Hukum yang ketiga disebutkan dalam ayat wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Tidak halal ataupun haram. Hukum dia ayyaktumna, bagi mereka ni yaktum, menyembunyikan. Halal bagi mereka iaitu perempuan yang kena cerai ni menyembunyikan ma khalaqallahu fi arhamin, apa yang ada pada rahimnya. Apa yang ada dalam rahim perempuan ni? Ada dua. Haid. Satu lagi apa? Kandungan. Satu lagi kandungan. Haram hukum dia. Sekiranya mereka menyembunyikan. Kalau suami tu dia nak rujuk balik kan. Tapi isteri ni dia saja nak kenakan suami dia. Dia memberitahu dia ada tempoh 3 kuruk, 3 kali suci. Jadi isteri suami ni mungkinlah mengada-ngada kan. Dia nak rujuk tu dah last. Yang dah nak dekat dengan kuruk yang ketiga tu baru dia nak rujuk. Tahu-tahu sibuk, tak ingat tempoh dia. Lepas tu dia tanya isteri dia saja nak kenakan suami dia. Isteri dia saja nak kenakan suami dia. Isteri walaupun dah diceraikan, tapi sekiranya dalam tempoh talak yang boleh rujuk, talak raj'i, isteri tu masih nak keluar kena minta izin. Nak buat apa pun masih kena minta izin. Kena duduk dalam rumah suami tu lagi. Tak boleh pindah sekali tanpa izin. Termasuklah tak boleh mereka lakukan adalah menyembunyikan. Jadi dia saja nak kenakan suami dia. Dia kata lama lagi nak habisnya lama lagi iddah ni. Suami buat lambat, akhirnya terlepas. Jadi kalau terlepas, iddah tu tetap dah tamat. Tapi perbuatan wanita tersebut berdosa. Berdosa kerana menyembunyikan haid. Mereka wajib untuk memberitahu hal yang sebenar. Kerana hanya perempuan saja tahu apa yang berada di dalam rahim mereka. Dan juga tak boleh menyembunyikan kalau dalam perut mereka ni ada kandungan. Kalau dia diceraikan ketika mana dia mengandung. Contoh kalau suami tak tahu isteri ni mengandung. Tahu-tahu mungkin baru 2 bulan. Baru 1 bulan atau 2 bulan. Tak tahu isteri mengandung. Lepas tu tahu-tahu diceraikan. Kalau orang tanya kan, boleh ke cerai isteri waktu dia dah nak mengandung dah? Macam cerita saya tadi, contoh saya tadi. Tengah-tengah nak pergi labor room tu, tiba-tiba suami pun ceraikan. Tiba-tiba je cerai. Mana tahu ada suami gila macam ni kan. Tiba-tiba ceraikan. Boleh ke? Jadi hukum dia harus, hukum dia boleh. Maksudnya dia bukan talak bid'i. Talak bid'i hanya sekiranya dia boleh jadi haram. Sekiranya boleh jadi haram juga. Sekiranya dengan niat menzalimi. Kalau saja. Tapi kalau ada sebab, contoh ada sebab, mungkin ada sebab-sebab yang memang perempuan tu yang salah, maka hukum asalnya harus. Tapi kalau tak ada sebab, maka itu dikira sebagai menzalimi lah. Tak tahulah ada suami macam tu kan. Yang mana kalau isteri tu diceraikan waktu dia masih dalam awal kandungan, suami tak tahu. Suami tak tahu, jadi isteri pun
Apa dia buat? Dia tak nak bagi tahu. Menyembunyikan apa yang ada dalam rahim dia, iaitu kandungan. Dia nak bagi tahu. Sebab apa? Sebab tak nak susahkan suami. Tak nak susahkan suami lah, biarlah aku sekarang ni, aku dengan anakku je. Biarlah dia dengan hidup dia, biarlah dia dengan cinta baru dia, tak nak susahkan. Boleh tak macam ni? Haram. Tak boleh. Kan? Dalam drama kadang ada orang macam tu kan. Tak tahulah dia tak dalam drama yang sebut lah. Ataupun sebab apa? Sebab dia marah dengan suami dia. Tak nak bagi tahu apa dalam kandungan. Sebab apa? Marah dengan suami dia. Kalau dia nak rujuk dengan aku pun, biar dia rujuk sebab aku, bukan sebab anak aku. Aku tak nak kalau aku bagi tahu dia, sebab aku bagi tahu aku dah mengandung, dia baru nak rujuk. Kalau aku tak nak, aku nak dia rujuk sebab aku. Boleh macam ni? Haram. Tak boleh. Tak boleh jangan emosi sangat. Yang kena tahu hukum. Bab nikah cerai ni, lelaki kena tahu hukum, perempuan pun kena tahu batas dia. Sebab apa? Sebab apa kalau tak bagi tahu, kata suami ni, kalau tak nak bagi tahu, kenapa hukum dia haram? Sebab dia akan mendatangkan implikasi yang lebih besar. Contoh kalau betul-betul cerai, suami tak tahu dia sebenarnya ada anak, maka akan ada masalah di masa akan datang. Contohnya masalah nasab. Masalah nasab, anak tu tak tahu yang dia ada bapa. Tahu tiba-tiba akhirnya kahwin. Kahwin dengan mahram contohnya. Anak dia, contoh anak dia nanti lahirkan anak juga, satu hari nanti tiba-tiba kahwin dengan datuk contohnya, ataupun kahwin dengan pak cik dia. Dia tak tahu. Maka itu haram. Boleh mendatangkan masalah nasab. Ataupun anak ni tak tahu dia ada bapa. Contoh anak ni anak perempuan. Lepas tu dia berwalikan wali hakim. Dia tak tahu dia bapa. Dia ingat bapa dia dah mati. Jadi dia pakai wali hakim. Hukum dia tidak sah. Perkahwinan tu mesti dibubarkan. Kalau tahu tiba-tiba baru tahu dia ada bapa, kahwinan tu kena bubar balik. Anak tu jadi tak sah taraf. Kalau anak tu dia dah kahwin dalam keadaan tanpa wali tu, ataupun pakai wali hakim tu, anak dia tu jadi anak tak sah taraf. Jadi dia kena kahwin balik, kena pisah dan kahwin balik. Jadi masalah di masa akan datang. Masalah berkaitan dengan harta pewarisan, harta faraid, banyak masalah. Jadi haram hukum dia. Isteri ni menyembunyikan, orang kata, kehamilan dia. Wajib cerita. Jangan ikut emosi, jangan ikut macam drama. Tak nak bagi tahu. Kalau dia betul-betul cintakan aku lagi, maka dia mestilah rujuk. Turjuk, bukan kerana anak ini. Itu salah. Itu satu pemikiran yang salah. Okey. Jadi Allah telah memberitahu dalam ayat, wala yahillu lahun, yang tidak halal ataupun haram bagi kamu menyembunyikan apa yang ada bagi mereka, untuk menyembunyikan apa yang ada di dalam rahim-rahim mereka. Maka ulama tafsir berpendapat ada yang mengatakan maksud dia hamil, ada yang mengatakan maksud dia haid. Ada juga yang berpendapat maksud dia hamil dan haid. Itu khilaf dalam kalangan ulama. Ibnu Al-Arabi mengatakan ianya bermaksud dalam tafsir ahkam Al-Quran. Ibnu Al-Arabi mengatakan bahawa ia bermaksud hamil dan haid. Hamil dan haid tak boleh disembunyikan. Isteri kena ceritakan. Marah macam mana pun dia kena cerai, marah kan. Lagi-lagi kalau bukan salah dia, mungkin salah suami yang emosi. Dia tak nak cerita, dia tak nak bagi tahu dia sedang haid yang keberapa, dia sedang suci ke, sedang haid ke, dia tak nak bagi tahu. Maka itu perbuatan yang berdosa. Ini adalah pandangan Ibnu Al-Arabi lah. Ibnu Arabi ni ada dua. Satu Ibnu Al-Arabi, satu Ibnu Arabi. Tapi yang disebut sini adalah Ibnu Al-Arabi. Jadi kata Ibnu Al-Arabi, pendapat ketiga lah yang paling benar. Pendapat ketiga iaitu maksud ayat jangan sembunyikan tu adalah kehamilan dan haid. Okey. Hukum yang seterusnya. Bagaimana hukum talak raj'i? Bagaimana hukum talak raj'i? Disebutkan dalam ayat at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bihsan.
wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumunna syai'an illa an yakhafa alla yuqima hududallah. Dalam ayat yang mana dalam talak raj'i, talak yang boleh rujuk, kan, suami masih berhak untuk kembali kepada isterinya tanpa akad yang baru. Dia tak perlu buat akad baru. Dalam tempoh 3 kuruk tu, dia kalau kembali pada suami dia, maka itu dibenarkan tanpa buat akad baru. Kalau dia dah tamat iddah, maka dia masih boleh rujuk, tapi mesti dengan akad yang baru, mas kahwin yang baru. Tu talak yang boleh rujuk, tapi disebut sebagai talak bain. Bain surah. Asalkan dalam tempoh iddah. Kalau iddah dia dah habis sedangkan lelaki tidak memujuknya ataupun merujuknya, maka perempuan tu dah bebas. Dalam syariat menetapkan hak merujuk kepada si perempuan untuk menunggu dalam iddah. Dan hak merujuk ni disyaratkan dengan tanpa persetujuan isteri. Sebab apa? Hak talak dan hak rujuk adalah keputusan di tangan suami. Di tangan suami, bukan di tangan isteri, bukan di tangan bapa isteri. Lepas tu disebut dalam ayat 232. Disebutkan, wa idza talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahun fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idza taradu bainahum bil ma'ruf. Wa idza talaqtumun nisa, kan, apabila kamu menceraikan isteri-isteri, fa balaghna ajalahun, kemudian habis tempoh iddah ataupun belum habis lagi, fala ta'dhuluhun, maka janganlah dihalang. Maka janganlah kamu halang mereka daripada an yankihna azwajahun, daripada mereka berkahwin dengan isteri mereka. Oleh itu, hak rujuk disyaratkan ataupun dibolehkan harus tanpa persetujuan isteri. Boleh tanpa persetujuan isteri, tanpa pengetahuan isteri. Isteri tak tahu, dia dah kena rujuk. Boleh. Tanpa wali dan saksi. Tanpa persetujuan wali ataupun pengetahuan wali. Dia tahu, suami isteri tu mungkin tahu mereka dah cerai dan mereka rujuk balik, tapi mertua dia langsung tak tahu apa-apa. Boleh, tak ada masalah. Tidak diwajibkan wali kena tahu. Ataupun tanpa saksi. Tak ada saksi pun boleh. Tapi sunat, disunatkan bagi mereka yang rujuk ni ada saksi supaya tak timbul masalah di masa akan datang. Tapi ala kulli hal, kuasa rujuk di tangan suami. Yang masalah ni kalau dalam drama, bukan dalam drama, dalam dunia nyata pun ada, dalam kes, setengah kes yang dikongsikan, bahkan dalam ada cerita artis yang mana suami dia nak rujuk. Tiba bapa mertua dia tak bagi. Siap bawa pistol lagi, tak bagi. Sedangkan dari sudut hukum ni haram perbuatan si bapa mertua tu. Dia tak ada hak. Bahkan anak dia kalau tak nak pun tak ada hak. Sebab rujuk tangan suami. Pun dalam drama, ada satu scene tu, dia nak rujuk. Tu suami isteri tak nak cerita. Padahal masih dalam tempoh iddah. Kalau dah keluar iddah tak apa. Dah lepas iddah tak apa. Ni dalam iddah. Tak nak. Isteri tak nak, padahal suami tu kalau dia melafazkan dengan soreh. Kalau dia tanya nak ke tak nak, tu boleh lagi. Tapi kalau dia kata balik, kita dah jadi suami isteri balik. Kalau disebut soreh macam tu, jelas macam tu, maka sebenarnya mereka dah jadi suami isteri. Mereka telah pun rujuk. Tak ada. Jadi suami isteri tak ada hak dalam bab rujuk. Bapa isteri pun tak ada hak. Walaupun dia seorang wali, dia masih wali, tapi dia bukan lagi wali mujbir. Dia bukan lagi wali yang berkuasa atas perkahwinan anak dia. Ni masalah kadang bapa lebih daripada anak. Anak tu sayang lagi dengan suami dia, nak lagi. Tiba bapa yang tak bagi. Kononnya tak payahlah kalau kau sedih macam ni. Kita cari online yang lebih baik. Dia pula tentu hidup anak dia. Ni salah. Sebab tu dalam Quran sebut, wa idza talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna fala ta'dhuluhun. Janganlah kamu tahan. Janganlah kamu halang
anak kamu sekiranya mereka nak kahwin balik. Sekiranya mereka nak kahwin balik. Idza taradu bainahum bil ma'ruf. Jadi yang boleh paksa-paksa ni, wali boleh paksa ni wali mujbir ke atas anak perempuan yang dara. Kalau anak perempuan tu dah tak dara pun, dah pernah kahwin pun tak boleh. Tu kalau anak dara tu pun tak digalakkan. Tu pun ada syarat. Wali mujbir dalam mazhab Syafi'i boleh paksa anak kahwin. Tapi ada syarat. Kena patuhi syarat, ada syarat. Bacalah sendiri ya. Tapi lebih baik tak payah. Sebab apa? Sebab sunnahnya bapa tanya kepada anak. Tak boleh tentukan jodoh dia. Tanya anak, boleh tak, suka tak lelaki ni? Sunnah. Sebab Nabi SAW tak pernah memaksa anak-anak dia semua. Kita tahu anak perempuan Nabi ramai. Lebih ramai daripada anak lelaki. Nabi tak pernah memaksa anak-anak Nabi ni untuk kahwin. Semua itu ditanya dengan persetujuan masing-masing. Sayyidatina Ruqayyah, Sayyidina Kulthum, Sayyidatina Fatimah. Jadi semua ditanya dulu. Tak ada paksa-paksa. Jadi itu sunnahnya. Bapa-bapa amalkan sunnah ni. Jangan orang kata walaupun kita ada kuasa tu, tapi janganlah ada paksaan dalam bab. Sebab yang nak kahwin ni anak. Dia nak hidup dengan lelaki tu 40 tahun. Jadi kita paksa dengan benda yang dia tak suka, ada kemungkinan ada perkahwinan tu mungkin tak berjalan dengan baik lah. Jangan gunakan redha, bapa tangan redha. Secara hukum dia, hukum je lah perkahwinan tu sah. Perkahwinan tu sah. Jadi kita tak redha, apa guna kalau kita tak redha pada perkahwinan darah daging kita sendiri. Okey. Jadi merujuk tu boleh dengan perkataan, boleh sebut. Kita rujuklah. Marilah kita rujuk. Kita jadi suami isteri baliklah. Jomlah tidur sekali. Boleh dengan perkataan. Misalnya suami mengatakan, aku rujuk isteriku. Dan boleh juga dengan perbuatan seperti ciuman. Ataupun tidur bersama, berjimak contohnya. Pun dah kira sebagai kata merujuk. Jadi Imam Syafi'i mengatakan bahawa dia mesti dengan perkataan. Dia mesti sebut dengan satu lafaz yang soreh dan tegas. Tak memadai dengan perbuatan tanpa sebut. Tapi Imam Abu Hanifah dan Imam Malik kata boleh. Malu nak sebut perkataan rujuk tu, tapi tahu-tahu dah tidur sekali dah. Tak ada masalah. Itu khilaf dalam kalangan mazhab. Tapi ala-kullah dia kena ikut jabatan agama masing-masing lah, ketentuan jabatan agama masing-masing. Okey tu. Jadi tu yang penting dalam bab rujuk. Tak boleh tak boleh menghalang sekiranya pasangan tu nak rujuk kembali. Kerana kuasa itu berada di tangan suami. Antara hikmah rujuk dalam Islam ni adalah supaya suami ni ataupun pasangan tu dia berfikir kembali, muhasabah kembali. Apa yang kata diperlukan dalam perkahwinan mereka, apa kesilapan yang berlaku dalam perkahwinan mereka. Sebab boleh jadi perpisahan tu adalah satu kesilapan, dan boleh jadi juga perpisahan tu adalah satu kebaikan. Sebab tu hukum rujuk ni dia ada 5. Ada rujuk yang haram, ada rujuk yang sunnah. Rujuk pula ada rujuk yang sunnah, ada rujuk yang wajib. Rujuk yang wajib contohnya dia ceraikan isteri dia, tapi dalam keadaan dia punya nafkah semua tertunggak. Jadi hutangnya tertunggak. Jadi wajib dia rujuk dan dia melunaskan kata nafkah dia. Ada kalanya wajib. Sekiranya orang kata mudarat tu lebih besar. Mudarat kalau mereka berpisah tu lebih besar. Dan ada kalanya rujuk tu haram. Contohnya kalau rujuk tu mendatangkan mudarat kepada pasangan. Contoh saja dia nak rujuk. Ni dah rujuk yang berlaku pada zaman jahiliah. Mereka zaman jahiliah cerai tak ada batas. Islam membataskan sampai 3. Tapi zaman jahiliah tak ada batas dan mereka boleh rujuk sesuka hati. Jadi tu yang Islam datang membetulkan peradaban yang lama dan menjadikan Islam ni dengan agama yang lebih sistematik, lebih menjaga hak wanita. Kalau perempuan dia terbeban sekiranya suami tu nak rujuk kembali, contoh suami kaki pukul, maka itu pun dibenarkan. Itu dalam bab fasah. Benar. Suami ni kaki pukul, suami ni ada niat nak membunuh, niat nak aniaya. Jadi kan ada yang kata habis tu kalau suami tu jahat macam mana? Jadi kembali kepada mahkamah, kena buat report
serah kepada mahkamah untuk buat keputusan. Sekiranya mereka tu tidak boleh untuk bersama kembali, maka hakim boleh ceraikan, boleh pisahkan, fasah. Cerita apa yang dia tak jalankan tanggungjawab, cerita, tak ada masalah. Jangan kita katakan ni tak adil. Lelaki dah lah ada kuasa talak. Lepas tu dia ada kuasa rujuk pula. Tak semudah tu. Dia ada syarat-syarat yang perlu dipatuhi. Tak tahu nak sebut apa lagi sebab banyak lagi hukum yang berkaitan. Kita sebut yang terakhir lah. Yang terakhir hukum berkaitan dengan hukum yang berkaitan dengan ayat adalah apakah pengertian at-talaqu marratan. Ahli tafsir berbeza pendapat berkenaan at-talaqu marratan. Talak itu dua. Maksudnya adalah talak yang dibenarkan dalam syariat ni dua kali. Sekali talak, dua kali talak. Selain itu tidak dipandang sah. Ini pandangan pandangan golongan Syiah. Maksud dua. Dalam Syiah talak tu ada dua. Yang ketiga tu tak sah. Pandangan yang kedua, pandangan mazhab Maliki. Talak tu sunnahnya dua kali. Talak tu sunnah dua kali. Talak sekali, talak dua kali. Talak yang ketiga tu tak sunnah. Bahkan setengah ulama mengatakan berdosa. Tapi tetap jatuh. Tetap sah. Pandangan yang ketiga, pandangan jumhur termasuk mazhab Syafi'i katakan talak tu dua kali. Itu maksud ayat tu. Maksudnya talak tu dilafazkan dua kali. Sekali talak, lepas tu kali kedua talak. Tu yang terbaik. Bukanlah terbaik tu bukan nak kata saya galakkan cerai, bukan. Tu cara dia. Sebab dalam Quran sebut au tasrihum bi ihsan. Nak cerai pun dengan baik. Kahwin dengan cara baik, cerai pun dengan cara baik. Apa cara cerai yang tak baik ni? Cerai waktu perempuan tu haid, contoh. Cerai talak 3 sekaligus. Tu cara tak baik. Sebab apa? Dalam syariat yang sunnah, yang elok, cara cerai satu. Marah macam mana, isteri tu buat hal ke, ataupun isteri tu tak nak dengar cakap ke, marah macam mana pun jangan terus 3. Dia ada perbahasan 3 tapi kita tak boleh sentuh, tak sempat. Tapi yang sunnah itu sebut satu. Aku ceraikan, contoh aku ceraikan kau dengan talak 1. Marah macam mana sebut 1. Itu sunnah. Dah bagi peluang dirujuk, berlaku lagi kali kedua. Tu yang sunnah dia. Lepas tu tak nak rujuk pun tak ada masalah. Cukup. Tak perlu terus 3 dan sebagainya. Marah-marah talakkan orang perempuan tu pada waktu haid. Jadi dia perlu menunggu suci. Kalau ikut mazhab Maliki, tunggu suci. Dia tengah haid, dia perlu tunggu suci. Jadi dia akan memanjangkan tempoh iddah dia. Dah menyusahkan isteri saja dia buat. Maka itu adalah perbuatan yang haram. Jadi maksud jumhur, maksud mazhab Syafi'i dan mazhab Abu Hanifah dan mazhab Imam Ahmad mengatakan bahawa talak tu yang eloknya 2 kali. Sebut 2 kali. At-talaqu marratan maksudnya sebut 2 kali. Walaupun kali kedua tu dia sebut, aku talakkan dengan talak 2 contohnya. Pertama dia dah sebut talak 1. Lepas tu kali kedua dia talak, dia sebut talak 2. Tetap dikira 1 juga. Tetap dikira 1. Dia tak kira ni 1, ni 2 jadi 3 tak. Dia tetap dikira 1, maka itu yang terbaiknya. Itu sunnah terbaik. Jadi talak ni dalam Islam sebenarnya adalah jalan keluar. Jangan kita pandang talak ni dengan kata kalau kita sebut dalam konotasi negatif, maka negatif lah. Dia kadang-kadang dia sebenarnya jalan keluar bagi setengah pasangan. Kadang-kadang talak tu mungkin menyebabkan pasangan dia tu bermuhasabah. Hikmah talak ni dalam Islam ni dia menuntut pasangan tu muhasabah. Ada kesilapan dalam perkahwinan tersebut. Sebab tidak ada perkahwinan dalam dunia ni, melainkan dalam Islam saja ada sistem iddah, ada sistem rujuk. Yang mana tak ada dalam perkahwinan lain. Tu yang kata indahnya Islam ni, dia tak bila dah cerai tu terus tak ada peluang dah. Suami tu dah cerai terus tak ada peluang. Jadi tu akan memberi bebanan pada suami ataupun beri bebanan pada isteri tu sekiranya mereka merasakan perbuatan cerai itu adalah satu kesilapan. Dan dalam Islam juga menuntut cerai dengan cara yang baik, tasrihum bi ihsan. Sebab apa? Sebab dalam Quran sebut tasrihum bi ihsan. Sebab apa? Sebab itulah cara yang kata sunnah. Bukanlah kita nak sebut dia digalakkan sunnah ni, tapi dia nak mengatakan cara yang terbaik inilah yang dituntut dalam agama. Ada seorang ulama ni, dia ceraikan isteri dia. Dia ceraikan isteri. Ulama ceraikan isteri dia. Sampai anak murid dia tanya, wahai tuan guru, ini cerita benar. Tuan guru,
Tak ada cara lain ke? Tak ada cara lain. Memang nak kena cerai ke? Jadi kata tuan guru ni, kamu ingat, saya buat keputusan ni baru semalam. Maksudnya semalam marah-marah, hari ni cerai. Ni keputusan dah berpuluh tahun, dah banyak kali istiharah, dah banyak tanya pandangan sahabat-sahabat saya lain. Jadi ni yang terbaik. Cuma kan, apa yang selalu saya buat? Bila dah cerai, soalan ditanya bila dah cerai tu. Apa yang selalu saya buat? Bila anak saya tanya kenapa baba dah tak duduk dengan mama. Kenapa baba dah tak duduk dengan mama? Saya jawab, mama kamu adalah mama yang terbaik kat dunia ni. Baba pun adalah baba yang terbaik. Cuma kami pun tak boleh duduk sekali. Yang terbaik tak boleh duduk sekali. Sama juga isteri saya akan cakap benda yang sama. Bila anak tanya kenapa kita dah tak duduk sekali dengan baba. Dia kata, baba adalah yang terbaik. Mama pun terbaik. Tapi kami tak boleh duduk sama-sama dah. Itulah yang diulang hari-hari. Sampai dia jadi mindset pada anak dia. Sebab itulah, Tok Guru ni, ulama ni, dia masih boleh lagi jumpa anak dia setiap hari, setiap minggu, bila-bila masa, tak ada halangan. Bahkan dia masih lagi ada hubungan rapat dengan bapa mertua dia. Ada hubungan rapat dengan bapa mertua, boleh lagi keluar sama-sama berjalan. Bapa mertua tak ada bekas. Bekas isteri je. Bapa mertua sampai mak mertua sampai bila-bila jadi mahram. Jadi boleh keluar macam biasa. Bila orang tengok, bila ditanya anak murid kenapa Tok Guru dengan keluarga nampak macam tak macam pasangan lain. Jadi kata Tok Guru, kata Syekh ni, sebab itu semua dalam gambaran masyarakat. Itu semua gambaran filem. Hakikatnya sekiranya ini Islam yang kita amalkan, adab dalam kata cara nikah dengan cara yang baik, cerai dengan cara baik, inilah yang sebenarnya dapat menjaga hubungan institusi keluarga itu sendiri dan seterusnya anak tu. Kadang-kadang anak rosak disebabkan apa? Mak bapak cerai. Suami isteri kata pada anak dia, mak yang terbaik, bapak yang paling teruk. Bapak pula cakap pula, bapak terbaik, mak paling jahat. Itu yang menyebabkan anak tu terkesan. Anak tu tak bersalah dalam pertelingkahan tersebut, tapi akhirnya terkesan. Jadilah anak tu anak yang rosak, benci pada orang lelaki, benci pada benci pada perkahwinan dan sebagainya. Jadi tu Islam sebenarnya membenarkan talak sekiranya ia berjalan dengan cara yang baik. Itulah indahnya Islam, yang mana berbeza dengan kalau kita tengok pasangan-pasangan yang gaduh lepas bercerai, itu semua disebabkan bercerai dalam keadaan tak ada ilmu. Bezalah dengan Syekh tadi. Apabila bercerai, terpaksa bercerai, mungkin itu cara yang terbaik. Tapi bila mana dibuat dengan cara yang berilmu, maka dia tidak memberikan kesan yang buruk pada institusi keluarga itu sendiri, terutamanya anak-anak. Jadi wallahualam, cukup sangat tu berkaitan dengan ayat talak. Ada banyak lagi hukum dalam kitab tapi tak dapat disentuh. Mungkinlah pada masa yang akan datang ataupun bila-bila masa. Aku minta maaf atas segala kekurangan dan salah silap. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.